Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hazwan Hairul dalam 15 minit MMTV edisi 6 Oktober 2022. Spekulasi sama ada Parlimen akan dibubarkan esok atau sebaliknya kekal menjadi tanda tanya apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak memberi apa-apa reaksi kepada media di pekarangan Istana Negara selepas selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadtuddin Al-Mustafa Bilal Shah sebentar tadi. Difahamkan pertemuan yang berlangsung kira-kira sejam itu merupakan mesyuarat pra-kabinet sebelum mesyuarat kabinet bersama jemaah menteri diadakan pada hari esok. Terdahulu dalam satu sidang media di Putrajaya hari ini, Ismail Sabri tidak menolak kemungkinan isu pembubaran Parlimen akan dipersembah kepada Seri Paduka petang tadi. Menurut beliau, ia bergantung kepada keadaan sama ada sempat atau tidak untuk dibincangkan dengan Seri Paduka dalam kunjungan rutin beliau setiap kali menjelang mesyuarat kabinet. Bagi rekod, mesyuarat kabinet kebiasaannya diadakan pada hari Rabu dengan Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada pukul 4 petang Selasa. Namun apabila Parlimen sedang bersidang, mesyuarat kabinet akan dijalankan pada Jumaat dengan sesi pra-kabinet diadakan pada pukul 4 petang Khamis. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di bangunan Kementerian Kewangan bagi meninjau persiapan akhir bajet 2023 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat esok. Perdana Menteri tiba di bangunan itu pukul 12.13 tengah hari tadi dan disambut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan pegawai kanan kementerian. Ismail bertemu dengan kaki tangan kementerian yang terlibat dalam menyediakan bajet 2023 termasuk meninjau bilik operasi penyediaannya. Ketika ini sama ada bajet 2023 akan dibentangkan terus menjadi persoalan berikutan spekulasi mengenai pembubaran Parlimen semakin hangat diperkatakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaini Tuanku Jaafar sebelum ini mengesahkan kerajaan akan tetap membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2023 seperti dijadualkan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadtuddin Al-Mustafa Bilal Shah berangkat melawat Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN di Ampang awal pagi tadi. Baginda mendengar sembah taklimat secara terus daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengenai perkembangan terkini ramalan cuaca negara serta ancaman banjir ketika musim peralihan monsun ketika ini. Taklimat disampaikan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang bersama Ketua Pengarah Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah dan Ketua Pengarah JPS, Datuk Dr. Muhammad Nasir Muhammad Noh. Ketibaan baginda awal pagi tadi disambut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin mengesahkan beliau antara 12 Menteri Perikatan Nasional yang mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong yang menentang cadangan pilihan raya umum ke-15 diadakan tahun ini. Razi yang juga naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia mengesahkan surat yang tular di media sosial itu diutuskan semalam. Tambahnya, kumpulan 12 menteri PN itu berkata rakyat kini berada dalam tempoh sukar dan tumpuan seharusnya kepada berkaitan kebajikan rakyat dahulu. Pendirian itu berbeza dengan UMNO yang mahu PRU15 diadakan secepat mungkin. Sementara itu, Razi berkata, senarai calon bersatu sedang diteliti dengan percaya calon parti itu akan diterima baik rakyat serta mampu memenangi kawasan yang ditandingi. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan. Kita kembali. Laporan Ketua Audit Negara menyatakan kerajaan telah membelanjakan sejumlah 1.7 bilion ringgit untuk melunaskan faedah pinjaman 1MDB tahun lalu. Ini termasuk menggunakan lebih 400 juta ringgit yang diperuntukkan untuk pembangunan negara. Laporan itu menyatakan pelunasan faedah pinjaman 1MDB menggunakan peruntukan pembangunan berjumlah 0.459 bilion ringgit dan akaun amanah mendapatkan kembali aset AAMKA berjumlah 1.241 bilion ringgit.
Menurutnya, jaminan kerajaan ke atas pinjaman 1MDB berjumlah 32.073 bilion ringgit setakat 31 Disember tahun lalu. Daripada jumlah itu, 14.578 bilion ringgit prinsipal pinjaman akan matang tahun ini. 12.495 bilion ringgit dan 5 bilion ringgit lagi pada 2039. Pelakon veteran Roslan Saleh kini tidak mampu lagi berjalan selain hilang penglihatan kedua-dua belah mata manakala kesihatannya semakin merosot akibat penyakit kencing manis kronik. Roslan, 65 tahun, mula kehilangan penglihatan kedua-dua belah mata sejak Mei lalu disebabkan glaukoma selain kakinya juga turut melecur selepas membuat rawatan alternatif. Pernah membintangi banyak filem popular antaranya Sembilu 2, Gerak Khas The Movie 2, Munafik 2. Pelakon ini juga kini menggunakan lampin pakai buang selepas menjalani rawatan mengambil kulit peha untuk ditampal di tempat cedera. Ketika kunjungan utusan Malaysia ke kediamannya baru-baru ini, Roslan berkata dia merindui dunia lakonan yang menjadi kerjayanya sejak lebih 30 tahun lalu. Dia turut memanjatkan rasa syukur kerana sebelum ini masih mendapat tawaran berlakon daripada rakan-rakan dalam industri. Perkhidmatan Perancang Ruang di Setaru, Kota Bandung, Jawa Barat melaporkan sebanyak 25 kubur terjejas akibat tanah runtuh ketika hujan lebat di Tanah Perkuburan Awam TPU Sirna Raga. Menurut Ketua Polis Sektor Sisindo, Sadewo berkata, kejadian tanah runtuh itu berpunca daripada hujan lebat yang berlaku sekitar 2.37 petang waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Ketua UPT Tanah Perkuburan Wilayah 1 di Setaru, Kota Bandung, Saiful Iman berkata ketika ini pihaknya sedang mengenal pasti kubur terlibat untuk dimaklumkan kepada ahli keluarga. Tambahnya lagi, pihaknya sedang bertungkus lumus bagi memastikan kejadian tanah runtuh itu tidak menjadi semakin buruk dan dari 25 kubur yang terjejas, 10 kubur mengalami kerosakan dan 7 lagi dicadangkan untuk dipindahkan. Bangkok berisiko mengalami banjir besar dan beberapa kawasan tengah negara itu terdedah kepada bencana alam berikutan hujan lebat yang dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Situasi itu diburukkan dengan peningkatan paras sungai akibat aliran banjir dari wilayah utara Thailand dan perlepasan air empangan. Bangkok dilanda banjir sejak Isnin lalu selepas hujan lebat sebelum keadaan pulih kemarin. Pihak berkuasa Bangkok memaklumkan pihaknya sudah mengambil beberapa alternatif termasuk meletakkan beg pasir di sepanjang tebing sungai, menyediakan pam air di terowong saliran dan juga menggerakkan trak tentera di kawasan yang dijangka paling teruk terjejas termasuk usaha untuk memindahkan penduduk. Pihak berkuasa Thailand memaklumkan lebih 41,000 isi rumah dan sekurang-kurangnya 22 wilayah masih terjejas akibat banjir biarpun beberapa tempat sudah semakin pulih seperti di Chiang Mai. Semarakkan semangat memberi bersama kongsikan keberkatan. Beralih ke berita ekonomi. Stok modal bersih SMB yang mewakili kekayaan ekonomi Malaysia meningkat sebanyak 57 bilion ringgit kepada 3.28 trilion ringgit pada tahun 2021. Jabatan Perangkaan Malaysia memberitahu jumlah tersebut adalah 1.78% lebih tinggi berbanding 3.22 trilion ringgit yang dicatatkan pada tahun 2020. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam pengumumannya hari ini turut mendedahkan pertumbuhan SMB yang dicapai Malaysia disokong oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai penyumbang terbesar kepada SMB berbanding aktiviti ekonomi lain dengan mencatatkan sumbangan sebanyak 68.2%. Sektor perlombongan dan pengkuarian menyumbang 17%, sektor pembuatan pula merekodkan sumbangan 11.7%, diikuti sektor selebihnya yang menyumbang 3.1%. Dakwaan bahawa kemelesitan ekonomi akan berlaku pada tahun hadapan adalah tidak benar, kata seorang pakar ekonomi. Dr. Abdul Rais Abdul Latif berkata, ekonomi Malaysia diunjurkan akan berkembang sekitar 5.7%
bagi tahun 2023 berdasarkan daripada tabung kewangan antarabangsa IMF. Jelasnya kemelesetan di barat berpunca daripada ketidakstabilan geopolitik global yang berlaku akibat konflik Ukraine dan Rusia. Tambahnya, inflasi dijangkakan pada kadar sederhana, namun pertumbuhan ekonomi dijangka akan pulih kembali seperti sedia kala menjelang tahun 2024 selepas mengambil kira kemampuan sektor perniagaan untuk fasa pemulihan. Kerajaan sudah mengambil langkah segera dengan mengawal kenaikan beberapa harga. Ini bagi membantu golongan bersasar seperti B40 dan M40 supaya tidak jatuh dalam kancah kemiskinan. Kita beralih ke berita sukan. Klub Kuala Lumpur City, KLCT, mencipta sejarah mara ke final Piala AFC buat kali pertama selepas menewaskan PFC Sogdiana Jazak menerusi penentuan penalti 5-3 pada aksi final antara zon malam tadi. Seperti yang dijangka, pasukan tuan rumah dilihat terlebih dahulu menguji benteng KLCT menerusi beberapa percubaan, namun kebanyakannya berjaya dinafikan oleh penjaga gol KLCT, Kevin Ray Mendoza. Bersambung pada babak kedua, KLCT mula memperkemaskan jentera serangan, namun banyak cubaan tidak menepati sasaran dan keputusan kekal 0-0 selama 120 minit sehingga aksi terpaksa ditentukan menerusi penentuan penalti. KLCT menjadi klub kedua Liga Malaysia mara ke final Piala AFC selepas Johor Darul Takzim JDT bergelar juara pada edisi 2015. Hasrat melihat pelumba tempatan Nur Aiman Zarif kembali menggegar jelajah berbasikal paling berprestij di rantau ini, Le Tour de Langkawi 2022, yang membuka tirai 11 Oktober depan tidak kesampaian apabila tidak disenaraikan pasukannya Terengganu Polion Cycling TSG. Pelumba berusia 25 tahun itu pernah melakar sejarah menjadi pelumba tempatan pertama meraih jersey merah Raja Bukit ketika edisi 2020 bersama pasukan Sapura Cycling TSC sebelum mengumumkan penghijrahannya ke TSG pada tahun lalu. Pelumba kelahiran Kuala Terengganu itu berjaya meraih keputusan memberangsangkan di saingan sebelum ini apabila menduduki tempat kedua sebanyak 2 kali iaitu di peringkat pertama dan kelima perlumbaan. Sementara itu, TSG masih belum lagi mengumumkan senarai penuh pelumba mereka yang akan menyertai Le Tour de Langkawi untuk tahun ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 7 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Hazwan Hairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.